Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di Garasi TV bagi siaran 5 hari bulan November 2020. Malam, macam biasa yang telah pun kita edarkan poster kepada anda semua. Hari ini kita bersama dengan Abang Mat. Kami panggil dia Mak Jepun, ada orang panggil dia Abang Mat MJ. Siapa yang kenal lama, macam-macam nama yang panggil dia. Macam saya panggil dia Abang Mat. Ada seorang dia panggil dia Mak Jepun, ada seorang panggil kalau dalam Facebook dia Ahmad Syakamel. Jadi sebelum Abang Mat buka mulut, saya tunggu numbers dulu. Untuk dapat sekurang-kurangnya 350 kita akan mula bercakap. Saya suruh Abang Mat bagi tip dulu sebelum Q&A. Mula-mula saya akan bagi tip dulu. Apa Abang Mat akan tipskan tentang memakai, cara makai yang betul. Kalau saudara minat macam hari ni, Abang Mat pakai semua adalah nangkai. Nampak seperti western cowboy sikit. Kita akan tanya tip lagi juga sebab dia main t-shirt pun, t-shirt dalam. Sebenarnya saya lebih terpesona pada t-shirt dalam dia sebab itu adalah t-shirt era Cat Stevens sebelum Cat Stevens Yusuf Islam. Saya fikir ini adalah era Footstep in the Dark, album Cat Stevens yang popular 1975. Tapi Abang Mat akan cerita nanti termasuk juga spek dia kerana saya tak main spek. Abang Mat main spek, nanti kita akan detail sampai ke spek semua kalau kita nak pakai apa spek dia, bingkai. Saudara selalu tanya dekat saya tentang spek. Ramai orang ingat spek ni saya di kedai dan lepas tu kadang-kadang macam mana nak dapat ke authorized spek. Nanti Abang Mat akan cerita juga macam mana kita nak cari bahawa kalau orang lama dia memang main daripada atas sampai bawah, topi, speknya semua lengkap, kasut. Pada share dulu, sementara tu saya ingin mengucapkan terima kasih bagi mereka yang bersama kami petang tadi. Membida 33 barang. Kita terpaksa berhenti awal petang tadi kerana satu kita tak ada seller. Yang kedua saya ada meeting pukul 5 jadi hanya 1 jam 3 minit live yang terpendek yang kita pernah buat. Tapi saya terima kasih kepada anda yang membida 33 item petang tadi. Dan malam ni selain daripada kita bercakap mengenai macam mana nak belasah barang vintage, Abang Mat dia memang tak main barang butik. Memang saya tak pernah tengok dia dress up barang-barang butik Japan terutamanya. Dia memang loyal kepada vintage gundi item. Jadi kita akan tanya. Tapi itu kita akan promote juga community penjualan barang bandar yang masih lagi premise base, iaitu di Gudang 5 dan 6 bagi anda yang berada di Klang Valley. Ataupun mereka yang nantinya kalau lepas PKP tamat anda ingin mencari barangan, ada lebih kurang dalam 50 gerai tempat Abang Mat jaga ni. Iaitu nanti dia akan detailkan, gambar pun Mahfuz dah sediakan, kita akan share nanti supaya kalau anda datang ke Kuala Lumpur, anda ingin menyelam ataupun terjun ke syurga barangan vintage, kita ada di Gudang 5 dan 6. Abang Mat adalah orang kuat situ, nanti dia akan explain. Saya tunggu numbers dulu. Okey, 565 tu kena buka mulut. Abang Mat, satu Mak, dia orang ni selalu tanya saya lah. Saya nak cerita pasal bergaya ni saya tak tahu sebab saya ada satu spek je. Tapi lah dalam bandar dia, dalam Klang Valley ni orang panggil Abang Mat je lah. Kadang bila duduk dalam bandar ni, kau tak boleh lari daripada orang memberi satu nama. So kita kena terima. So kadang-kadang bila kita duduk di KL ni, orang lebih banyak panggil Abang Mat atau Abang Mat Jepun. Kalau saya pergi ke dunia siang, saya di Puchong, saya buat kerja engineering pun orang panggil lain nama, Cik Mat ke atau apa. Macam tu lah. Okay, dia punya panggilan tu. Kalau anda lihat saya slim, ini adalah orang yang tough. Dia ada sport, lepas tu dia jaga. Berarti kalau kita nak memakai, salah satu adalah kena pastikan badan kita terjaga. Satunya Abang Mat dia masih exercise sampai sekarang. Kalau tu kalau buka Facebook dia, dia ada gambar dia sentiasa exercise. Satu lagi nasihat saya kata kalau saudara beli barang, barang yang baik hanya boleh dipakai dalam position tubuh yang baik. Jadi Abang Mat adalah contoh orang yang dah 54 tahun tengok, tapi position tubuh dia, sebab tu bila dia pakai kita akan nampak cebu. Itu nanti dia akan cerita pula. Saya cuma cerita satu lagi Abang Mat pasal dress up 70s ni, dress up vintage ori ni. Saya dah campur-campur macam Abang Mat, memang bertahan betul dengan barang gundi. Dia macam saya, bandar ni dah memang sangat close. Saya membesar dengan bandar. Maksudnya awal-awal masa zaman pos sekolahan dulu pun, Pekan Rabu sudah ada orang bawa baju-baju guni. So kami, kita dulu pun bukannya orang senang kan. So baju tu jadi satu benda yang untuk dipakai, dan ketika itu kita pun tak fikirlah benda tu vintage ke apa kan. Jadi ini kemampuan keuangan masa tu, kita budak-budak masa tu, zaman sekolah menengah kan. So kadang-kadang kita membeli, tapi dalam masa yang sama bila kita membeli pun kita ada jugalah bila you pakai macam ni mesti macam ni. Sebabnya ialah bila masuk 82, 83 selepas zaman sekolah,
dengan muzik rock masa tu tengah meletup. Lepas tu bila saya keluar ke Kuala Lumpur pada 83 tu, dia punya minat memakai, berfashion tu, benda tu memang datang dalam diri kita. Tapi sangat close dengan bandar lah masa tu kan. Kita jarang kot beli barang-barang baru kan, kecuali baju Melayu time raya kan. Okey. Ini saya terkejut sebab ini bagi mereka yang tak biasa dengan nangkai. Ini adalah set. Saya pun terkejut kerana ini jenama yang malam ni baru saya dengar, iaitu MANS, M-A-N-N. Sama ada MENS ataupun bunyi dia MAN, M-A-N-N. Kalau dalam bahasa Indonesia, MAN adalah hati dalam bahasa Hindustan. Tapi ini jenama MAN. Abang Mat akan cerita pula satu kain yang tak pernah saya explain, tu kain nangkai ni. Abang cerita sikit Mat tentang barang ni. Yelah, kain, saya pun bukanlah pengetahuan luas tentang kain. Tapi bila kita duduk dalam dunia bandar, menyelam sana, menyelam sini, pasar sana, pasar sini. So dari situ kita dapat pilih karakter kain kan. Kalau kadang-kadang ialah kita dulu bukannya negara yang industri mengeluarkan seluar jeans kan. Betul. Tiba-tiba engkau duduk dalam satu, yalah dulu banyak membesar dengan bandel, banyak orang menjual di pasar malam. Premis kita jarang lah. Bila saya masuk ke KL, baru kita ada premis bandel, atau yang selainnya lebih kepada macam style pasar malam. So jadi kita banyak pilihan kain kan, banyak. Jadi dari situ kita pun tak ada buku pun nak refer kan. Tapi bila kita beli, ada juga yang kita beli bila kita pakai macam tak jadi ni kan. So besok kita beli lagi pasal benda murah masa tu kan. So sampailah. Tapi ialah zaman poket tampal, zaman bukat, zaman kain keras. So benda tu yang kita selam, yang kita pilih. Lepas tu bila kita pakai rasa ngam. Bila kita suka benda tu, kita ulang lagi, cari lagi barang tu kan, cari dan cari. Macam nangkai ni kita pun tak tahu pun benda tu pun istilah apa-apa dulu. Cuma kita tahu yang ni kain ni lah agak lembut sikit daripada kain jeans yang biasa. Cuma bila kita pakai pasal ni kebanyakannya banyak keluar bukat kan. So zaman 89 sampai 90 tu kita memang sangat teruja dengan bukat ni, poket tampal ni kan. So jadi benda tu jadi memang kita belasah hari-hari benda tu. Bila kita belasah, bila kita rasa bersesuaian dengan t-shirt yang kita pakai, orang tengok kan, orang pun, kita tak tahu pun sama ada kita tu orang akan jadi ikutan. Tetapi bila kita tengok, bila kita keluar pergi tengok konsert band mana, tengok banyak orang memakai. So mana benda tu memang dicari, benda yang dicari ketika itu kalau orang menyelam dalam bandar. Ahmad duduk kan, saya tunjuk dia berdiri. Kalau saya nak tengok bagaimana orang menjaga aktiviti sport dia untuk maintain supaya bila dia pakai barang tu dengan ketinggian dia 6 kaki dan jadi Ahmad berdiri, kita akan tunjuk. Ini penting anda maintain sport supaya bila anda memakai baju dan juga sebab dia memang binaan jeans ni untuk orang sasa Mat. Tengok ini dia pakai. Ini adalah jenama, dia beli satu suit katanya, tapi oleh kerana dia belasah seluar lebih banyak daripada belasah jaket, tonetic colornya, jaket kekal biru, seluarnya kekal sedikit lusuh dia pakai. Seluar memang kita rajin dan belasah. Dia yang pakai boot tapak tumit tinggi. Ini yang saya tak boleh fight. Because dulu saya ada cipewa, saya pun surrender. Tengok Abang Mat pusing, tengok pakai boot tinggi. Macam mana belasah untuk boleh karakter, kata kita tahu ini orang kerja engineer, masuk sepak segala besi, segala apa, kita akan dapat di bahagian depan ni. Tengok, itu saya kata, kalau beli kasut boot, lepas tu pakai macam kasut raya, agak susah berdiri, kena penuh Mat. Tengok belakang. Ini sebab dia maintain sport. Dia buat fitting, dia memang buat semua, jadi membolehkan orang 54 tahun pakai. Gayanya masih kekal begini. Saya tunjuk ini belt ni apa Mat? Ini belt dia pun walaupun dekat dalam tak nampak. Barang tu lah, belt Nakona. Nakona belt ni, bagi mereka yang main western dan dress up cowboy. Walaupun awak tak pakai kemeja tapi kontra ke jaket, ini dress up yang betul untuk pakai. Dan pusing depan Mat, kita belanja sikit. Ini dia datang je saya dah terkejut. Because ini adalah Cat Steven. Bagi mereka yang nak tahu Cat Steven era Father and Son ataupun Footstep in the Dark, ini adalah Cat Steven. Saya rasa baju ni Cat Steven pun tak simpan dah. Ini memang baju sebelum Cat Steven bertukar isu Islam. Ini jaket nangkai juga. Jenamanya sama, seluar dan baju ni adalah satu suit. Seluar juga MAN. Saya tak pernah dengar je nama ni kecuali filem MAN Hindustan tu. Okey. Spek apa Mat? Spek kita ialah bila kita membesar dengan tema-tema
kan 70s 80s kan, kita boleh je cari yang bersesuaian dengan muka kita. Sebab kalau kita bila sebut cermin mata tu, orang akan pergi ke Ray-Ban lah. Ray-Ban. Tapi ada juga jenama lain yang dikeluar pada era yang sama Ray-Ban. Tapi ini apa ni bang? ini saya pun tak tahu sebab ni bila tengok, saya gaya kan bila kita pakai tak semestinya kita spend duit. Memilih bentuk dia. So bila kita menyelam, kadang-kadang kita rasa ngam, harga okey, kita ambil lah tu, kita pakai, kita rasa ngam dengan karakter kita. Okey lah, kadang-kadang tak perlu mahal pun kan. Ya, betul. Tapi dia still barang tua lah. Cuma dia bukan duduk di dalam ranking-ranking sunglasses yang orang cari kan. Biasa orang Ray-Ban pun kita ada juga kan. Tapi kita banyak pakai yang itu satu tip berarti saudara jangan kejar kerana orang pakai brand tu, saudara kejar kumpul brand tu. Ada masanya kalau mata kita tajam dan kita tahu spek diri kita, bukan spek tu spek. Jadi Abang Mat dah tahu ini cutting yang sesuai untuk dia. Dengan jam tahu. Jam ke? Jam ni ini jam Russia. Okey. Jam Russia. Ini jam ni pun lama saya beli, rasanya masa saya pernah berniaga di Pasar Pagi Shah Alam dan salah seorang seller yang hari pertama Pasar Pagi Shah Alam tu dibuka. So saya beli jam dengan ada satu orang pakcik tu lah, jam Rusia. Dulu banyak masuk jam ni kat Malaysia kan, jam Rusia. Kalau nak tengok kan dia punya tu. Dia bukan jenama, bikinan jam tu nampak ganas sebab dia ada tali, dia ada pelapik leather dia lagi. Jadi itu menjadikan untuk orang yang mempunyai darjah tali saya buat lah, tali asal dia dah di kan. So kita Bapak pinggang seluar berapa? 34 sama saya. Nampak walaupun kelihatan tough tapi dia pakai 34. 35 boleh masuk? 36 boleh. 36. Okey, dia pakai saiz hidup dia 34 sampai 36 hari ni sebab dia pakai body fit betul-betul. Tapi ialah kadang-kadang orang bandar ni kadang-kadang bila kau jumpa satu barang yang rare, harga yang rasa bingo, walaupun bukan saiz dia, dia boleh ambil lah barang tu. Kadang-kadang kita nak pakai tu memang cerut lah kan. Tapi terpulang pada kau setting dekat badan tu, karakter tu. Kadang-kadang ada juga orang 34 pakai 38 kan. Dia pakai t-shirt lepas, jadi kita tak nampak lah bahagian cerut tu. Orang akan tengok kita daripada poket ke bawah kan. So janji kau beli benda tu, kau pakai kau puas hati. Itu satu lagi tip. Berarti kalau saudara main 34, saudara selalu risau untuk pakai 36. Tapi kalau barang tu daripada kocek ke bawah, Mak kata cantik, berarti saudara pakai t-shirt lepas luar. Kerana kain dia cantik, karakter dia jadi daripada bawah pinggang ke bawah. Masih boleh cerut sikit. Dia tak perlu fikir kata saya selit nanti cerut tak jadi. Sebab cerut juga adalah salah satu permainan bandar kerana orang tahu bahawa saudara memiliki barang yang baik tapi lebih besar daripada saiz yang saudara ada, tapi saudara gayakan. Saya nak dengar pasal baju ni, Mak. Saya pun tak pernah tahu ni. Man dan juga Man ni. Baju apa ni, kelebihan baju saya beli, memang saya beli online lah, beli eBay. Saya dulu pun kira aktif juga membeli eBay dan menjual balik di sini pada daripada 2004, 2005 sampai 2008 macam tu. Saya membeli, saya menjual, so ini bila kita ni kadang-kadang saya tak adalah target tu Levi's ke. Kita tahu benda tu harga tinggi, tapi macam kita kadang-kadang kita appreciate juga ada produk-produk yang 70s, yang 60s. Mungkin nama dia orang tak popular, nama yang orang dalam dunia bandar, dunia vintage kejar. So kita kejar satu lagi, mungkin kita macam saya ni, saya pemakai. Kan? So kita tak perlu spend duit yang banyak. Benda tu boleh pakai, boleh digayakan. Saya ambil je lah barang tu kan. Saya tak kisah pun. Kalau begitu juga kalau saya menyelam pun, kadang-kadang saya tak ada jugalah terlalu fokus kepada jenama. Tapi kalau kau menyelam, kau jumpa harga yang bingo, ambil lah. Bingo apa mak istilah dia? Ni cerita dia apa bingo? Harga yang bingo tu maksudnya cun lah harga tu. Harga sesuai lah. Makna jackpot. masa kau pergi menyelam, poket kau pun ada cukup, finance harga okey, dia ambil je. Ambil je. Ini saya tunjuk kat saudara, kata Abang Mat berdiri sekali lagi. Kelebihan kain ni, saya selalu suka kain ni walaupun susah nak dapat, tapi dia punya body fitting dia sangat cantik. Bagi saudara yang main body fit, saudara maksudnya sekiranya saudara bidang 24, 25 dah ada saudara, 24, 25 macam Abang Mat ni, dan saudara tak punya perut lah, saudara pakai, ini adalah kain yang memang sangat cantik dan susah nak dapat nangkai ni. Saya pun simpan satu ada nama Robak, tapi ini saya rasa Man lagi cantik kerana dia turun lebih bawah.
berbanding jaket American, kalau kita pakai dia macam tu. Ini saya suka because ini Jerman kata Abang Mat. Jadi dia pakai, dia jatuh di bawah. Jadi satu lagi karakter untuk saudara tengok bahawa kadang-kadang kita jumpa jaket labuh, tak bererti kita kata bukan style sebab American pakai, James Dean pakai gitu, tak. Berarti anda boleh pakai, dia tutup pintu kocek bawah. Dulu disiplin mengatakan jaket mestilah duduk dekat line tali pinggang. Tapi tak, Abang Mat pakai tutup kocek. Itu satu lagi untuk saudara lihat bahawa tak ada benda yang kekal disiplin dia dengan mengatakan pakai gitu itulah jadi dia. Berarti saudara mesti tahu sharp dia dekat body saudara. Bagi orang yang punya ketinggian 6 kaki dan dia slim macam Abang Mat, berarti jaket ni jatuh ke bawah. Ini kalau ikut rule ni tak salah kalau rule Amerika. Pasal jaket kena pakai hingga nampak dari pinggang. Tapi Abang Mat pakai bawah, labuh daripada tutup pintu kocek bawah. Melanggar disiplin American tapi masih lagi satu gaya yang menarik untuk dipakai. Selalunya kalau Abang Mat pilih t-shirt, dari segi kain, gambar belakang atau gambar depan, macam mana Abang Mat tengok collar apa semua, macam mana Abang Mat tengok. Sebab selalu kita beli t-shirt, saudara sangat taksub kepada pit. Hingga kadang-kadang 1 inci pun dia orang tak nak. 22 dia tak nak pakai 23, 23 dia tak nak ambil 22. Saya Alhamdulillah lah sampai sekarang badan tu boleh lah dikawal size tu. Maknanya kalau saya M pergi ke L. Tapi masa zaman lepas-lepas sekolah dulu, kita pun beli belasah je. Dan kita ngam dia punya kain, ngam dia punya design. Kita sebablah masa zaman kita membesar di Kuala Lumpur daripada 86 ke 90, kadang-kadang kita menyelam bandar ni kita tak ada juga kita tahu barang sangat, tapi benda yang minat engkau kan. So kita tengok kain nipis itu satu murah lah, satu murah. Jadi benda tu dah jadi satu benda yang aturan hidup engkau. Mana engkau t-shirt kau ambil bandar kan. Bila kau pergi bandar t-shirt pula kau tengok t-shirt yang macam mana. Dia punya ni. Abang Mat akan buka, saya suruh Abang Mat buka jaket. Saudara akan lihat bagaimana main t-shirt yang betul. Walaupun ni bukan tunjuk ribu-ribu punya Iron Maiden, dia hanya Cat Stevens. Bagi orang lama dia Cat Stevens ni nama besar lah. Bagi saudara tengok Abang Mat beli. Tengok dari pergi tangan gelang tangan yang dia pakai. Kalau saya tak akan pergi macam ni. Tapi Abang Mat pakai cantik. Sebab berarti kalau saudara ada sikit bidang body dan ada shoulder, berarti tangan tak payah tunggu sampai sini. Anda boleh pakai steng, tak nampak gantung. Pasal dia fit full. Dia fit full. Berarti saudara kena tengok, kata ini bukan kecil. Walaupun bau dia sampai sini tau. Kalau kita beli kan, kita kata saya tak akan pakai pit 21 sebab 22 baru jatuh pada bau. Tak. Ini orang yang pakai yang pit dia tu, dia dah terlajak atas bau. Penalty ni kalau ikut orang kata ukur pit. Tapi Abang Mat pakai dia jadi bergaya. Sebab tu saya kata dia tak ada rule yang kita ikut orang cakap. Ini rule Abang Mat dia cakap sendiri dengan diri dia. Saudara boleh tengok shoulder dia ni. Berarti baju ni sebenarnya kalau ikut rule, kalau saya nak belanja Abang Mat, saya belanja baju kecil satu saiz pada dia. Sebab shoulder dah naik ke sini. Tu tengok kedudukan tangan dia. Tangan, kalau saya tak berani. Saya akan anggap mesti dekat sini. Dia berani. Tu saya tunjuk pada saudara, kata juga saiz juga saudara mesti anggap kata fleksibel. Kalau dia 22 Abang Mat pakai, dia akan pakai 22 turun sikit. Kalau ini dia pakai dah fit, tapi oleh kerana kain yang dia pilih betul. Ini kain apa Mat? Ini kain 50-50. Jadi kalau anda dengar kain 50-50, berarti saudara boleh memakai 1 inci lebih kecil daripada tubuh saudara. Sebagai contoh, Abang Mat pakai ini pit berapa Mat? 22? 20. Bayangkanlah, saya 20 saya tak akan ambil sebab saya tak reti. Sekarang saya dah tahu dah. Berarti kalau saya jumpa 20, tapi kain dia adalah kain 50-50, saya akan pakai. Sebab bidang dada Abang Mat lagi besar pada saya. Tapi saya still pakai 22. Berarti kalau 20, saya masih boleh pakai. Tapi dengan syarat mesti kain ni dia lekat di badan dan jadi cantik. Berarti bila saudara dengar pula kain, berarti ni contoh bagaimana kain 50-50 berfungsi dengan baik ke atas tubuh walaupun kita pakai saiz dia lebih kecil satu. Kasut lah Mat. Aduh, kasut dia kasut Red Wing pun ada. Kita Red Wing memang kita pakai daripada zaman kita kerja 86 dulu sebab kita kerja engineering, kerja besi. So Red Wing memang pilihan lah. Walaupun kata itu kau tak ada duit pun kau usahalah kumpul nak dapat kan, sebab dia matching dengan style. Abang pakai yang ada yang ada besi depan lah. Kita walaupun kita pakai bekerja dress up, kita dress up kan. Macam saya pergi ke bengkel pun kadang-kadang saya pakai workwear, pakai ni jugalah. Sebab kita memang yelah dah itu kita punya ni kan. Kita, bila kau duduk di tempat kerja kau,
ada je barang vintage yang bersesuaian dengan kerja kau. Berarti Abang Mat pakai dalam semua platform. Berarti baju bandar saya ni ada sampai simpan. Saya overall pun saya ada simpan. Overall ada simpan dalam 7-8 lah overall lama lah. Kadang-kadang saya pakai bekerja juga pakai benda tu. Okey. Overall. Kita akan tengok kasut dia. Mak kena berdiri lagi sekali untuk tengok. Ini bagi mereka yang main boot tapak tinggi ni. Selalunya kita reti Arif Setter, lepas tu Batman sikit. Ini Abang Mat pakai tengok betul-betul tinggi. Ini saya rasa inci setengah, Mat. Inci dekat ni. Tengok ni boot. Apa brand ni, Mat? Levi's. Ini Levi's, okey. Saya pun tak tahu kata ini menatangnya Levi's. Rupanya Levi's ada barang-barang kencang. Ini tengok boot dia tinggi betul. Dia macam pekos tapi tapak dia tu. Bila Abang Mat pakai nampak dia tambah lagi ketinggian Abang Mat lebih kurang dalam 1,5 inci daripada height dia yang dah nak capai 6 kaki. Berat Abang Mat berapa sekarang? 76. 76. Saya teka 75, 76. Okey. Siapa nak tanya apa-apa boleh tanya sekarang. Sebab Abang Mat bagi tahu juga bahawa seluar ni dia author sikit. Dia bagi tahu kata dia pun author sebab dia datang dalam 70s pure. Bukan lah. Bukan. Ada soalan anda boleh tanya sekarang untuk dapatkan servis tip. Pasal Abang Mat pakai betul-betul pure vintage. Dia tak main tukar-tukar macam saya ni barang Jepun, barang butik tak. Dia semua barang dalam gundi. Ada orang tanya Abang Mat datang dari botol ke? Ya. Betul. Tu kampung saya lah tu. Botol tu. Siapa tu? Orang kampung. Orang kampung siapa tu? Tapi memang kita membesar dengan bandar era-era 80, awal-awal 80-an, 90-an. Saya pun simpan. Dulu saya suka simpan yang apa tu? Yang American football yang saya beli banyak daripada Abang Mat kan. baju jersey American sekarang football. susah lah. Dulu meteorologi kita boleh pakai dengan cuaca kita. Dan sekarang ni dia panas kan. Dulu saya banyak juga simpan benda-benda macam tu. Main bandel ni semua pemain pun. Barang militeri pun kalau lalu depan mata, mainan kau cukup, makan je. Makan je. Saya memang menjual. Saya barang saya tak ada simpan. Kadang-kadang bila pakai, orang tengok, bang nak jual lah apa. Jual, tak ada masalah. Tak ada masalah. Harganya okey, jual. Tak apa, okey. tak ada. Saya tak ada menyimpan lah, tapi bukan satu menyimpan benda yang terlalu banyak ataupun terlalu mahal. Sebab saya kita pun finance kita ambil kira juga. Betul. Kalau rasa saya tak ada keperluan untuk saya nak keluar 5,000 untuk membeli satu Levi's contohnya kan. So saya tak perlu pakai lah. Tapi kalau benda tu dengan bersesuaian dengan dia, saya ambil, saya simpan. Sebab kadang-kadang benda ni pun ada juga ketikanya bila kita pakai pun rasa tak selesa pula. Walaupun brand ni hebat kan. Betul. Abang Mat pengaruh US ke ataupun Jepun untuk berfashion? Confirm US. Kalau kita pergi Jepun Confirm pun, US. kalau kita pergi Jepun pun, saya pernah ada di Jepun sekejap pada 89. Dia orang sendiri pun dia memang American punya style kan. Pasal dia pakai Levi's, dia pakai rambut Wrangler. pun dia kasih blonde kan. Memang dia orang barang-barang ni barang vintage ke apa jeans ni memang bersepah lah sana. So dia orang memang mentality dia US kalau buat fashion ni. Buat vintage ni. Bang, orang kata umur abang 76, salah tu. Tak betul? Berat 76. Umur 54. Tahun depan umur EPF. Dia tak bertekak dah pasal belanjawan EPF RM10,000 tu. Pada tahun depan dia boleh keluar total. Dia engineer. Tu satu saya bagi tahu pada saudara tadi, bagi tahu bahawa ini jaket. Berarti kalau saudara main jaket boleh lipat dan boleh fully pakai. Ini dia lipat bawah je. Okey, dan kemudian saya bagi tahu pada saudara kelabuhan jaket tak semestinya taksub pada kelabuhan Amerika, iaitu pada paras lubang tali pinggang. Abang Mat pakai memang sampai tutup lubang kocek. Yang kedua, jaket kalau dapat kain angkai ni berarti dia boleh jadi pakaian harian ya, daripada saudara spend untuk jaket yang tebal yang saudara terpaksa tunggu hari hujan dan cuaca sejuk. Dan kemudian t-shirt saya bagi tahu saudara, kalau kain 50 saudara biasa pakai 22, kalau orang offer 20 dan 21 lock je kalau harga mampu. Sebab ini kelebihan kain 50. Dia tak perlulah pakai 50, 22 gelebeh apa semua. Bila tanya kain 50-50, tapi saudara jatuh dekat badan saudara, nilai barang tu jadi macam cotton. Okey, itu beza dia tip malam ni. Lagi ada orang tanya apa lagi? Apa pendapat abang tentang bandar yang mereka buat live dari luar negara? Macam mana? Pendapat abang orang buat live bandar daripada luar negara? Live bundle bukan domestik kan. Saya tak faham soalan tu. Apa pendapat abang tentang bandar yang mereka buat live dari luar negara, contoh dari Thailand? Dia bandar ni dia
macam ni lah. Saya tak boleh lagi nak bercerita zaman saya. So saya sekarang ni berumur 54, hidup di zaman player-player baru barang vintage. Dan player-player yang tidak pernah merasai era 80-an 70-an. So dia orang benda ni kalau kita pergi Thailand ke pergi Jepun, benda ni memang berkembang. So kita tak katalah benda tu, tapi apabila kita bercerita dari sudut perniagaannya, kalau benda tu ia rasanya bagus untuk awak, maksudnya awak live, awak beli barangan daripada Thailand, awak tahu tukaran wangnya, rasa benda duit, awak boleh buat duit gaji, bagi saya tak ada benda. Sama juga orang Jepun, orang Malaysia pun beli eBay, beli barang vintage semua sana. So sama juga kan, orang-orang dekat Malaysia pun sekarang menjual grill.com, orang luar beli. So dia dah satu benda yang globalize. So bagi saya okey lah benda tu kan. Okey, Mio Bote kata orang saya ni Okey Mio, aku lama tak jumpa, turun KL tolong datang tempat aku. Okey, saya nak tanya tentang servis tali pinggang Mak Okey, Abang Mat pakai dah tunjuk tali pinggang. Bagi tip kepada mereka yang nak cari tali pinggang Mak Okey, ni Abang Mat pakai design tali pinggang. Untuk t-shirt ini. Untuk t-shirt maksudnya? Kalau saya pakai t-shirt ni tang tau. Jangan main-main Abang Mat pakai tang ini ni. Jenama, jangan gurau, ini bakal tang tau. Rolling Stone tu. Alah, ni jenama apa tu, sabun basuh 70-an. Kalau bila bakal Mak kalau main t-shirt, kalau saya tengok ni, saya rasa saya akan kata main t-shirt kecuali ada jaket lah. Akan go bakal ni kalau tapi t-shirt saya kosong, itulah kalau t-shirt ni saya jarang lah masuk ke dalam. Ke dalam kan. Tak ada, jarang lah rasanya. Dalam t-shirt dalam memang saya lepas luar. Tapi kalau ke meja kita, macam tu lah kita menyelam benda. Kalau kita rasa t-shirt tu bersesuaian, kita beli lah. Tapi kalau kita rasa benda tu benda lama, tapi mungkin panjang, kau rasa kau nak pakai, kau ambil je. Kalau rasa okey, tu je kan. Okey. Jadi jangan complicated sangat benda. Sebab saya suka ni asal Abang Mat punya dress up ni dia sustain lah. Kalau tanya saya, dia memang bukan American. Dia bukan Japan, dia memang American. Purely dia ikut heritage 70s lah. Apa yang 70s boom, apa yang 80s boom, dia remain sustain. Dia ada satu lagi kawan dia nama Hasno. Mereka ni juga adalah orang sustain. Walaupun dunia bandar bergerak, orang jumpa lain barang dalam gundi, Abang Mat tetap pakai American. Saya ada juga aku makai jeans Jepun. Macam saya ada satu denim yang saya simpan. Denim. Tapi benda tu dah tak 10 tahun saya tak basuh. Okey. Silap tak dia bawa. Tunjuk collection dia. Saya 10 tahun saya tak basuh. Saya pun tak tahu apa akan jadi benda tu kan. Tapi saya memilih ketikanya sajalah untuk memakai. Saya jarang memakai benda tu. Biru. Biru lagi. Okay, so ada simpan denim. Sebab saya dulu pun masa dari 2007, masa tu saya ada kawan saya yang duduk di Jepun. Dia boleh bercakap, boleh menulis. Dia main auction di sana. So dia membeli barang-barang tu dan postkan saya menjual dia. Sebab tu kadang-kadang orang panggil Mak Jepun. Sebab saya dulu pun jual juga. Pasal banda hukum dia barang Jepun ke barang UN kau boleh berjual beli, tak ada masalah. Tak ada hukum. Jangan jadi pening kepala pasal benda tu. Because kau sangat interesting barang UN tak. Kalau macam saya memang berniaga. Niaga Saya memang berniaga. Untuk dress up saya beritahu je tengok sekarang ni kalau saudara beli jaket. Berarti jangan jadi isu kena tangan dia steng atau apa. Sebab ini tangan labuh, tak payah buat apa, tak payah auto, tak payah apa, ini cara dia. Abang Mat lipat je dan jangan nampak kemas pemakaian dia. Berarti kalau saudara beli nak dapatkan sharp semua, dia tak mungkin lah. Okay, dah. Bila datang labuh gini apa dia lipat sekali je. Berarti saudara tak perlu lipat sampai 2-3 kali jaket, berarti satu. Tengok ini bagaimana Abang Mat dapat jaket yang lebih labuh dan dia tak outer, dia remain benda yang betul, tapi konsep dia adalah lipat hanya di bahagian hujung jaket ni je. Itu satu cara tip dia lagi. Boleh je pakai je kalau kata rasa nak pakai. Macam saya dalam 10 tahun, 15 tahun ni saya banyak duduk di KL. So banyak malam hari saya boleh katakan di Coket je lah. Dulu saya ada kedai di Coket, di Kebin KL semua kan. So nak kata membesar dengan garasi jet, membesar dengan Nuar Garage. Kita di GRB naik market. GRB Jalan Raja Bot naik market. Itu dia satu je, dia bundle dia membahan tu kena terima. Kadang-kadang orang bahan kau tu satu benda yang kau
kau tak boleh layan benda tu jadi marah. Tapi kadang-kadang daya tahan tu nak ada lah. Kadang-kadang kau dress up kan, pakai collar besar, pakai bukat, lah orang cakap itu Rahim nak pergi mana? So kadang-kadang tapi benda tu memang main kena tahan lah. Main kena tahan lah. Dia membahan tu maknanya engkau akan Cina okey, dia orang cakap dia orang panggil kita orang macam ni. So kau selam benda tu ada je. Kau cari je, kau beli mana rasa sampai ngam. Sampai satu tahap bila kau datang orang, dahsyat semua. Tapi pembahan memang kadang kita bila kita pakai workwear, pakai dress up kan, mungkin semua orang yang tak dapat body size yang yang bersesuaian yang kau pakai, tapi engkau satu orang yang interesting dengan barang lama. Kadang-kadang bila kau pakai memanglah kadang orang tanya macam nak pergi menoreh pula kan. Sekarang benda-benda ni bahan ni dalam bandar ni memanglah kalau tak tahan tapi kau kena positif lah benda satu tu. hari saya akan panggil pula Hasno datang. Saudara akan lihat pula orang yang sangat kurus. Saya rasa 29-30 pinggang. Berat badan dia 40 lebih je. Dia pun main barang vintage. Gondi saya akan bawa. Dia juga seorang penggaya yang hebat bagi kategori mereka yang nak lihat orang yang pakai pinggang 29-30. Berat badan dia saya ingat 45 je Mak. Sangat kurus tapi dia pakai barang American. Dia turun memakai memang hebat orang dia di Campbell. One day saya akan bawa dia pula untuk saudara dapat option kalau saudara orang yang kurus. Ahmad, saya tanya sekarang ni kita masuk mengenai tempat Abang Mat berniaga. Kami nak promote gudang pula. Okey, Mahfuz dah ready gambar-gambar gudang Abang Mat akan cerita mengenai gudang daripada tempat, bila saudara beli, apa barang saudara boleh selam. Sambil tu Mahfuz akan belanja gambar-gambar yang diambil daripada Facebook gudang 5 dan 6. Okey, gudang ni kami kalau sebetulnya macam garasi Jet semua close friend. Garasi Jet Omar Ahmad Badawi, Noah Garas, Johan Bandel. So kita orang ni dulu close lah kan. So jadi bila satu event anjuran store Gombak, jadi kami tengok ada satu bangunan lama. Masa tu Omar rasanya dia nak mencari lot kedai baru. So dipikir satu kedai kau akan invest dalam 7 ke 8 ribu. So sini kita boleh keluar 8 ribu, tetapi kita boleh setting lebih daripada 20 seller. So kami buat keputusan yang laju masa tu. Kumpul duit. So kita setting satu gudang 5. So kita targetnya malam kita berkumpul dan malam maksudnya masing-masing ada kedai di sekitar Kuala Lumpur. So jadi malam kita ada satu lagi location yang kita rasa boleh boom. Jadi kita awal-awal memang struggle juga duduk di situ kan. So sekarang ni saya dah ada 2 gudang. Satu gudang 5, satu gudang 6. So ada yang pakaian memang bandel lah, tapi adalah yang streetwear dia, yang vintage dia, yang macam antik Coca-Cola apa saya satu orang sifu kami dekat ni dulu Tuan Haji Abu Bakar lah. Cikgu Bakar. Itu dulu kalau kita orang bab beli seluar Levi's pun mesti mau kena tunjuk dengan dia dulu. Mau kasih hukum dulu. Baik betul kan. Dia dulu dia ada buku dia tu. Zaman kami meniaga sekitar kaki lima dulu, Cikgu Bakar ada tu. Buku dia tahu. Daripada buku tu dapat sahkan ni barang dia. Sah ya. Kan. Saudara kalau berminat, kalau masuk je waste saja gudang 5 atau 6, dia akan pacu saja. Saudara memandu dia dalam daerah setapak sebenarnya. Dia Jalan Gombak. Dia Jalan Gombak tapi dia di dalam setapak punya ni. So kalau orang ingat pasar Gombak lama dulu, dia berhadapan dengan pasar Gombak lama. Gombak lama. Mahfuz belanja gambar sekarang Okey, saudara akan tengok itu suasana dia. Kalau saudara nak pergi sekarang ni sebab PKP mereka mula pukul 5 sampai pukul 10 malam. Pakai 10 malam jadi sahaja. kalau patah hati, patah kaki, pengetua boleh jumpa pengetua, pergi dia punya pengetua tu, timbalan pengetua HEP Hal Ehwal Pelajar dia lah Cik Mok. Jadi boleh jumpa, jadi ada di sana. So bagi mereka yang nak mencari, kadang-kadang saudara cari kat sini, saya tak boleh bekalkan dari segi saiz, warna. Di sana ada 40 lebih seller Mat. 40 saudara seller. jalan dan boleh cari sampailah daripada barang antik sampai ke jam, kasut, baju, beg, barang perempuan pun penuh. Malam ni dia orang live mama-mama, iaitu barang-barang perempuan malam ni live daripada gudang. So Abang Mat nak promosi apa lagi tentang gudang? Ada orang tanya Cikgu Bakar tu kat mana sekarang? Okey, Cikgu Bakar salah seorang seller di dalam gudang 5. Andy Sehari nama dia. So boleh datang ke
Gudang 5 lah. So actually dalam kawasan besar tu kita panggil sekarang ni kita panggil Gombak Depot. So di dalam Gombak Depot ada kantin tempat makan. So maknanya you boleh datang kalau nak menyelam Gudang 5, Gudang 6 boleh bawa family. Sebab memang ada food court situ. Food court dia nama kantin. Okey. Okey, sebelah depan kita ada panggung Asya. Tempat orang nak buat konsert ke apa boleh. Boleh nak majlis kahwin ke, nak nak kahwin sambut boleh. apa So semua ada ruang. bukan kami saja ada dekat dalam tu. Cuma bila PKP start daripada March sekejap kita sampai 12 Jun. Lepas pada 12 Jun tu memang ramai orang. And then kembali PKP balik. So memang agak kurang kedatangan orang lah. So insyaAllah selepas habis ni PKP ni kita pun tak tahu bila boleh habis kan. InsyaAllah. Tapi kalau ni boleh datang. Waktu operasi gudang pukul apa? Sekarang ni kami pukul 6 sampai pukul 10 malam sahaja. So food court pun sama pukul 6 sampai pukul 10 malam saja. Tapi kalau awak boleh kontak salah nama-nama seller tu kadang-kadang lepas pada time tu boleh datang, kami ada je. Gudang 5 tengah live. Sekarang pun yelah dia sini dah jadi satu option perniagaan. So you kena kita tak boleh duduk fikir COVID macam ni sebab kita tak tahu kan. Dulu kita orang dah tak berapa ramai datang premis. So mahu tak mahu live adalah satu benda yang kita kena buat. Walaupun orang umur 54 rasa macam apalah sakit kepala sikit tapi kena fleksibel lah. Kena jalan terus. So memang kita dah seminggu ni daripada hari pertama PKPB tu kita dah buat live. So awak boleh like dekat page Gudang 5. So awak boleh tengoklah. Cuma live kami bermula pada pukul 10. Kami tak boleh awal sebab pukul 10 tu walaupun dalam keadaan ada orang datang kan, jadi kita space tak besar. So kita tak nak bila kita setting kamera semua orang masih berjalan masuk. Jadi ganggu kita orang membeli. Tapi kan maaf, baru join. Di mana lokasinya Gudang 5 ni? Jalan Gombak Batu 4.5. Awak boleh waste gudang nombor 5, awak boleh waste gudang nombor 6, awak boleh waste Gombak Depot. Gombak Depot. Automatik ada dalam way tu. Kantin Gombak, store Gombak. So gambar-gambar yang Mahfuz tunjuk tu adalah barang-barang saudara boleh beli di dalam tu. Saya fikir ada semualah. Saudara nak cari kasut, main Converse, main kasut sport, main kasut Adidas, nak cari t-shirt dye, saudara nak cari barang Coca-Cola, radio lama. Jangan cari mak ayah je. Lain pada tu semua ada. Harga pun bukan harga yang berpertutan lah. Bukan ada keras kena keras lah. Ini orang bandel man, semua orang tahu kan. Kalau kau rasa nak mencari yang keras ada. Kau bawa, kalau kita rasa yang biasa-biasa pun ada. Biasa-biasa ada kan. Boleh datang, boleh melawat. Pada perempuan kita ada 1, 2, 3, 5 lot. 5 lot yang memang fokus bandar perempuan. Ada juga bandar perempuan yang vintage, bukannya bandar tapi dia orang dah select yang vintage. Yang selam dan dapat barang perempuan. Because ada cari ada juga. Jadi saya sarankan kalau mereka yang berada di Klang Valley dan pergi ke depoh Gombak ataupun Gudang 5 dan 6 ini tidak melanggar sempadan, saudara boleh saja habiskan waktu saudara di sana untuk menyelam dan melihat barang. Kalau yang main road bike, cycling punya boleh datang Gombak Depot. Tuan Najib Bakar dia menjual barang-barang vintage road bike, part, jersey, cap, semua ada. So awak boleh datang sana. Dia memang fokus ke barang basikal, vintage road bike. Dia panggil road bike road bike. Okey, terima kasih Abang Mat kerana sudi bersama kami sekitar 40 minit dan mempromosi satu. Saya panggil dia ni kira dari segi gaya orang yang paling kena bergaya, kerana saya kalau tengok dia pakai memang syok lah. Pasal satu adalah kerana kesetiaan dia kepada look 70s tu. Yang kedua adalah American style dia. Yang ketiga adalah sustainable dia. Dia tak bertukar dan tak berpindah dia. Satu hari saya akan panggil lagi orang yang menggayakannya dalam skala tubuh kecil pula untuk saudara lihat bagaimana seorang yang memakai saiz 30, berat badan dia 40 lebih saja, ketinggian dia sekitar 5 kaki 6 inci, dia akan advise pula saudara macam mana nak pakai loose. Dia seorang yang pakai loose. Kalau kita tak kerti pakai lutut macam saya ni, dia boleh tunjuk cara memakai yang betul. Hasno nama dia. One day kita akan dapatkan Hasno untuk datang dan konsult saudara. Bagaimana menggayakan pula sesuatu apabila saudara mempunyai tubuh bukan model. Macam Mat ni kira tubuh model lah. Maksudnya ketinggian, taf dia apa semua sesuai untuk carry jaket.
Tapi Hasnul akan menunjuk kepada saudara bahawa ada cara juga menggayakan sesuatu dengan memenuhi style vintage, barang selam dalam gundi. Walaupun saudara bersaiz 30, 31, berat dia saya ingat 42, 43 je. Saiz baju dia sangat kecil, S saya rasa. Dan dia collect barang boleh tahan. Okay, kalau jumpa dia jangan rompak barang dia. Sebab barang-barang dia memang kencang. Terima kasih Abang Mat dan support Gudang 5 dan Gudang 6 di Depoh Gombak. Dan insyaAllah kalau satu hari Abang Mat akan turunkan barang dia, sebab hari ni dia tak bawa barang dia untuk ditembak. Satu hari kita akan buat shooting star barang dia bila sampai tarikh dan waktu yang sesuai. Okey, terima kasih Mat. Jumpa lagi untuk shooting barang Abang Mat nanti.